Okey. Okey, masing-masing nampak ke slide saya ni? Okey, nampak tak slide saya ni? Berbaju Melayu. Berbaju Melayu warna biru tu. Tu baju raya tahun ni tuan. Jadi siapa-siapa yang nak tahu saiz badan saya, itulah saiz badan saya. Wah, saiz badan nak cerita kat sini kan. Payahlah sungguh kan. Okey, very good. Okey, Alia nampak. Yang lain nampak ke slide saya? Saya rasa semua nampak kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni saya akan bercerita sedikit tentang apakah kepentingan kita menyimpan emas, sedikit kesedaran dan sedikit latar belakang tentang pelaburan ataupun simpanan emas yang ada dalam Quantum Metal. Okey, sedikit tentang diri saya. Nama saya Muhammad Khalid bin Lasim. Saya seorang penolong pegawai perubatan yang bertugas di Jabatan Kerajaan dan saya juga merupakan salah seorang ahli daripada Kompang Lima Beradik. Sesiapa yang pernah tengok YouTube Kompang Lima Beradik, Facebook Kompang Lima Beradik, saya adalah salah seorang daripadanya. Kalau nak tahu mana saya selalunya yang paling tepi dan yang paling besar sikit lah antara semua adik-beradik. Tu tak apalah, nanti saya kurus sikit tu, saya boleh bangga lah kot. Okey, dan saya pernah join MLM pada tahun 2015 pada mula-mula saya bekerja dan masa tu saya telah buat satu kesilapan kewangan yang besar, iaitu saya telah buat personal loan sebanyak 20k yang saya ikat selama 10 tahun. Dan sekarang saya dah kerja lebih kurang dalam 7 tahun, masih lagi belum habis berbayar tuan-tuan. Jadi kalau tanya saya, MLM tu salah ke? MLM tu sendiri tak berapa salah, tapi yang saya nak cakap salahnya adalah pada kesilapan kita, tak buat due diligence kita sendiri. Sebab kita terlampau nak sangat cepat kaya. Itu masalah saya dan masalah ramai orang yang saya rasa. Dan saya juga pernah berniaga macam-macam tapi tak jadi sebab tiada ilmu. Jadi kat sini saya memang sangat-sangat pentingkan kepada kepentingan berilmu itu sendiri. Dia ada dua tuan-tuan. Dekat bawah tu saya ada tulis ilmu dan tindakan adalah perbezaan antara orang yang berjaya dan tidak berjaya. Saya rasa saya dan tuan-tuan di sini bersetuju. Betul tak? Ramai di antara kita yang mungkin ada ilmu. Contohnya pasal ilmu ASB, ilmu tabung haji, ilmu emas sendiri. Ilmu emas saya rasa ramai orang yang dah ada basic ilmu emas. Tapi tak ramai yang berjaya sebab apa? Sebab dia tiada tindakan. Dan dekat sini saya gandingkan dua-dua sekali. Mesti kena ada ilmu dan seterusnya bila dapat ilmu, kena buat tindakan tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak berkongsi ilmu. Seterusnya langkah kedua adalah daripada tuan-tuan sendiri, iaitu membuat satu tindakan. Dan malam ni adalah 50% kejayaan milik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dah berjaya hadir pada malam ni. Macam tu. Dan saya telah join Quantum Metal semenjak tahun lepas 2021 Jun, tapi saya start kenal Quantum Metal ni pada bulan Oktober. Bermakna 4 bulan tu saya mungkin macam ramai tuan-tuan duduk saja tak buat apa-apa. Goyang kaki, saya ingat bila masuk goyang kaki, emas masuk. Tak ada tuan-tuan. Tak ada siapa nak bagi kita emas percuma. Mungkin masa yang daftar anda saya mungkin ataupun anda siapa-siapa mungkin ada dapat emas RM10 ke RM20 ke kan. Tapi saya nak cakap tiada emas percuma dalam dunia ni. Semuanya kita kena beli pakai duit kita sendiri tuan-tuan. Betul tak? Kita kena beli pakai duit sendiri. Dan Alhamdulillah saya telah berjaya menjadi konsultan bermula daripada Februari 2022. Setelah saya berusaha, Alhamdulillah saya telah menjadi konsultan. Dan saya di sini ingin menegaskan, saya bukanlah financial advisor. Jadi pastikan anda semua di sini buat due diligence ataupun kajian sendiri sebelum membuat sebarang keputusan. Okey? Itu sedikit tentang saya lah. Alright, saya nak teruskan dengan kenapa emas. Dekat sini semua cuba jawab. Kenapa tuan-tuan rasa, tuan-tuan dengar sharing saya pada malam ni? Kenapa tuan-tuan join malam ni? Dan kenapa emas? Kenapa tuan-tuan rasa nak simpan emas ke? Kenapa tuan-tuan rasa nak melabur emas ke? Cuba jawab dekat bahagian komen. Dekat bahagian chat box tu. Ada tak siapa rasa kenapa tuan-tuan ataupun puan-puan rasa seronok dengan emas? Rasa nak menyimpan emas? Podi cakap sebab ia adalah emas. Very good. Bermakna dia ada nilai tersendiri. Mungkin pada Podi mungkin ada sejarah dengan emas ke, tak tahulah macam mana kan. Siapa lagi nak menjawab? Ada siapa nak jawab? Kenapa tuan-tuan pilih emas? Ataupun kenapa saya pilih emas? Ataupun kenapa ramai orang suka emas? Boleh dipercayai Tuan Raihan jawab. Very good.
Sebab harganya ke masa emas sentiasa menaik. Very good Tuan Nabil Irfan. Very good. Sebab anak saya pernah bagi saya hadiah emas. Jen, seronok kan? Puan Hayati kan? Simpan nilai. Very good Cik Adnan, simpan nilai. Saya rasa tak ada siapa yang jawab di sini salah. Dan semua tu ada sebab masing-masing. Betul tak? Kenapa memilih emas? Dan saya juga di sini nak sharekan kat tuan-tuan, ada banyak sebab kenapa kita pilih emas. Salah satu sebabnya, macam tuan-tuan semua sharing dekat sini adalah emas sebagai penyimpan nilai yang terbaik. Betul? Emas adalah penyimpan nilai yang terbaik. Dia ada nilai tersendiri. Walaupun harga ringgit ataupun harga currency makin jatuh, emas maintain sebab dia ada penyimpan nilai yang terbaik. Emas juga merupakan kalis inflasi. Bila inflasi naik, emas juga turut naik. Okey, harga emas yang terus meningkat. Mudah ditukarkan kepada tunai. Zaman sekarang kita tak perlu dah rasa emas tu kita nak simpan saja. Sebaliknya kalau kita rasa kita nak pakai duit, kita mudah bawa emas tu pergi ke mana-mana, mudah dicairkan menjadi tunai. Dan sifat emas tu yang tersendiri. Saya rasa ramai kat sini yang ada barang kemas, lagi-lagi perempuan, betul tak? Dan emas ni dia ada sifat yang tersendiri. Sebab apa? Sebab emas ni Allah dah kata dalam Al-Quran yang mengatakan aku akan bagi engkau ni suka pada emas. Salah satunya anak, harta, dan salah satunya emas dan perak. Jadi memang sifat manusia tu disukakan kepada emas. Dan dia rasa emas ni dia ada nilai ataupun dia ada sentimental value yang tersendiri untuk setiap orang. Betul? Dan emas ni mengekalkan kuasa beli. Kalau kita simpan duit, kuasa beli kita makin jatuh. Lagi-lagi kalau tuan-tuan duduk di Turki sekarang kan, siapa-siapa yang duduk di Turki sekarang menyimpan 1000 lira contohnya, 1000 lira kan. 1000 lira contoh dulu boleh beli barang yang berharga RM1000. Hari ni RM1000 punya barang tu bernilai RM1,700. RM1,700 bermakna telah naik RM700 dalam masa 1 tahun. Barang yang tuan-tuan rasa macam, okay, aku nak kumpul lah setahun, tahun depan aku nak belilah RM1,000. Bila tuan nak beli, dah naik RM1,700. Kenapa? Sebab inflasi. Sebab kuasa beli kita makin rendah. Seterusnya fitrah manusia yang suka emas dan simpanan dan pelaburan yang rasional. Betul? Simpanan dan pelaburan yang rasional. Dan dia mengelakkan kebocoran wang. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada duit hari ini, apa yang tuan-tuan akan fikir? Belanja. Tapi kalau tuan-tuan ada emas, tuan-tuan akan fikir simpan. Ataupun tuan-tuan akan fikir, aku nak peram, tambah. Itu yang best pasal emas. Kalau tuan-tuan nak tambah sendiri, boleh tambah. Emas tiada susut nilai. Yes, emas sebenarnya dia ada susut nilai. Kalau tuan-tuan beli hari ini dan jual hari ini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat balik dah harga emas yang tuan-tuan beli hari ini. Tuan-tuan beli hari ini emas RM50, nak jual balik dia mungkin jadi RM46. Sebab itulah emas ni dia adalah salah satu penyimpan nilai yang baik pada satu masa yang panjang ataupun pada tempoh masa yang tertentu. Okey, dan emas ni juga merupakan magnet kekayaan. Siapa yang rasa sini, siapa yang dah pegang satu dinar, siapa yang dah pegang 10 gram, siapa yang dah pegang 1 gram, simpan dalam wallet, bila dia tengok, dia rasa apa? Dia rasa sekurang-kurangnya kalau aku tak ada duit pun aku ada emas. Dan emas ni adalah lambang kekayaan. Ramai orang kaya-kaya kat luar sana, dia orang tak simpan dalam duit sahaja tuan-tuan. Dia orang juga simpan dalam bentuk emas. Sebab emas ni dia magnet kekayaan dan emas juga mengekalkan kekayaan seseorang. Kalau tuan-tuan tengok, setiap kali inflasi naik, setiap kali krisis ada, kat situlah semua bank-bank pusat satu dunia akan sibuk beli emas. Waktu itulah demand kepada emas ni meningkat dan terus meningkat. Okey? Okey, inflation. Saya cerita pasal inflation ni. Okey, inflation yang terbaru pada 10 Jun, baru-baru ni hari Jumaat, di USA ataupun di Amerika Syarikat, inflation telah naik 8.6% dan dia adalah kadar inflasi tertinggi sepanjang 40 tahun tuan-tuan. 40 tahun inflation tak pernah naik sampai 8.6% dalam masa setahun. Jadi bila naik je harga inflasi, apa yang berlaku? Apa yang orang akan risau? Kenaikan harga barang, kenaikan harga makanan, kenaikan harga minyak, kenaikan harga kos, kenaikan harga upah. Semuanya akan naik mengikut inflasi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab duit dah banyak diproduce untuk menjalankan ekonomi ataupun menaikkan sumber ekonomi. Bila ekonomi dah naik, yang paling susah kita nak kawal adalah inflasi. Dan bila inflasi dah naik, itu bermakna sumber ekonomi ataupun sektor ekonomi sedang membangun.
Tetapi untuk kita yang biasa-biasa ni tuan-tuan, ekonomi luar satu hal, ekonomi kita sendiri, adakah ekonomi kita ni stabil? Itu yang nak cakap. Adakah kenaikan makanan ni kita tak terasa? Saya rasa orang yang paling terasa dalam kenaikan harga makanan, minyak, petrol dan sebagainya adalah rakyat biasa macam kita. Betul tak? Netizen-netizen biasa macam kita. Sebab apa? Sebab hari-hari kita terpaksa kadang-kadang bercatu makanan. Sebab apa? Sebab kita nak isi minyak. Kita terpaksa bercatu makanan. Sebab apa? Sebab kita nak bayar yuran sekolah anak. Sebab kita nak bayar servis kereta. Sebab kita nak renovate rumah. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, dia akan menyebabkan kita hari-hari makin lama makin stres. Makin lama makin stres. Dapat gaji bayar hutang. Pergi kerja pagi, balik petang dapat gaji bayar hutang. Habis macam tu. Itulah mantra-mantranya. Jadi dekat sini saya nak bagi satu kesedaran. Supaya kita semua celik mata. Okey, harga makanan makin naik. Harga minyak makin naik. Inflasi makin naik. Apa kita kena buat? Kita kena buat something. Untuk siapa? Untuk ekonomi kita sendiri. Ekonomi negara satu hal, tapi yang paling penting adalah ekonomi kita. Sebab once kita susah, kita tak ada makan, kita tak ada minum, anak-anak kita tak makan, anak kita tak minum susu, siapa yang nak tolong? Saya tanya tuan-tuan. Tak ada siapa yang nak tolong. Kitalah orang yang akan tolong, terpaksa tolong diri sendiri. Betul tak tuan-tuan? Okey. Dan disebab itulah ada akhbar mengatakan amaran Malaysia kini hadapi inflasi makanan. Sebab apa inflasi makanan tuan-tuan? Salah satu harga naik sebab apa? Sebab sumber tu makin berkurang. Sumber tu makin berkurang. Disebabkan sumber makin berkurang, demand kepada barang itu makin naik. Sama juga dengan semua sektor. Emas pun macam tu, makanan pun macam tu, minyak pun macam tu, semua sektor macam tu tuan-tuan. Kat mana yang ada demand, di mana supply-nya ataupun penyedianya adalah terhad, dia akan sentiasa naik dan naik. Dan kita kena bersedia tuan-tuan. Kita kena bersedia. Bukan dengar saja macam saya cakap tadi, kita dah dapat ilmu, seterusnya langkah seterusnya adalah kita nak buat tindakan. Okey? Okey, jadi kat sini tengok harga tenusu, keju dan telur naik 7.2%. Harga daging lonjak 6.3%. Harga sayur-sayuran naik 4.5%. Jadi bila harga semua ni naik tuan-tuan, bermakna ringgit kita terpaksa keluar lebih banyak. Dulu orang kata zaman tun RM50 penuh troli. Zaman sekarang RM50 dapat 3 barang. Betul? Tapi bukan sahaja zaman tun. Disebabkan inflasi, disebabkan krisis, disebabkan sumber yang terhad. Jadi kita terpaksa gunakan duit RM50 tu untuk dapat 3 jenis barang. Nak tak nak kita kena terpaksa tuan-tuan. Dan gaji kita tak naik seiring dengan kenaikan inflasi ataupun kenaikan harga barang. Sebab tu kita kena risau. Okey, kat sini kita tengok sendiri di ekonomi luar negara, ekonomi Turki membimbangkan inflasi Turki melonjak 73% yang tertinggi semenjak 1998. Semenjak 30 tahun lepas tuan-tuan. 20 tahun lepas. Bermakna dekat sini, ini yang saya kata tadi, bila tuan-tuan contoh nak beli satu barang tu, contoh tuan-tuan nak beli kamera DSLR, harga tuan-tuan dah survey dah. Harga tahun 1000. Kalau tuan-tuan nak beli tahun depan, untuk kamera yang sama, model yang sama, sepatutnya macam mana? Sepatutnya harga makin turun betul sebab model yang baru dah keluar. Tapi tuan-tuan nak beli model yang sama, harga bukan makin turun, harga makin naik. Saya kata, okey, Cak, aku nak beli RM1,000 harga kamera ni. Okey, dia kata, bukan RM1,000 sekarang. Sekarang RM1,700. Sebab apa? Sedang naik 73% mah. RM1,700. Jadi, tuan-tuan nak kena kumpul lagi RM700 ataupun RM700 untuk beli satu kamera DSLR tadi. Sama juga dengan konsep beli makanan dan sebagainya. Jadi yang ini sangat-sangat merisaukan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat sini, mata wang lira melemah 0.25% berbanding USD dolar. Dan ini yang paling lemah sejak Disember. Mata wang tempatan jatuh 44% pada tahun 2021 dan jatuh lagi 20% lagi pada tahun ini. Dan keadaan ini sangat membimbangkan. Antara sebab-sebab juga kenapa harga emas orang kata naik dan turun adalah disebabkan peperangan. Dan kalau tuan-tuan tahu pasal dunia sekarang, peperangan di Rusia dan Ukraine masih lagi belum stop. Dan disebabkan peperangan ini tuan-tuan tengok dekat sini, disebabkan peperangan ini, apakah yang berlaku pada peperangan? Peperangan tu pada Rusia dan Ukraine. Tak melibatkan Malaysia, tak melibatkan orang lain, tak melibatkan negara lain. Tapi apa yang berlaku? Crude oil diterhadkan. Lepas tu gandum Rusia dengan Ukraine stop. Sebab apa? Sebab dia nak bagi makan pada rakyat negara dia. Jadi kita secara tak langsung kita terkesan
Sebab dua-dua negara ni dia ada menyumbang kepada ekspor kepada luar negara dan juga kepada negara kereta. Okey? Dan seterusnya di setiap krisis emas bersinar dan semakin bernilai. Adakah persoalan yang paling penting? Adakah krisis akan stop? Adakah inflasi akan stop? Adakah peperangan akan stop? Dan yang paling penting, adakah pandemik akan stop? Saya tanya tuan-tuan. Adakah tuan-tuan rasa krisis akan stop, inflasi akan berhenti, peperangan akan stop, pandemik tak akan berlaku lagi? Tuan-tuan rasa macam mana? Cuba tulis di komen. Cuba tulis di chat. Tuan-tuan rasa krisis akan terus ada ke? Tuan-tuan rasa inflasi ni akan terus ada ke? Walaupun tuan-tuan tidur ataupun tuan-tuan buat tak tahu, tuan-tuan kena sedar bahawa setiap yang saya sebut tadi, krisis, inflasi, peperangan dan pandemik sentiasa akan ada. Bezanya adalah berlaku pada kita, negara kita ataupun negara luar. Dan walaupun dia berlaku pada negara luar, sedikit sebanyak dia akan efek pada negara kita. Sebab negara kita bukanlah negara pengeluar. Very good, siapa yang tulis chat komen. Terima kasih. Okey, jom next. Jadi di sinilah saya nak cerita pada tuan-tuan. Kenapa kita kena simpan emas? Sebab mengikut data, okey, kita tak berani cakap harga emas lagi 10 tahun naik berapa banyak. Tapi kita tengok pada sejarah sebelumnya. Okey, sepanjang 20 tahun. Okey, sepanjang 20 tahun pada tahun 2002, kalau tuan-tuan ada mak ayah yang beli emas ataupun tuan-tuan hidup pada zaman 2002, tuan-tuan akan tahu nilai emas masa tu RM35 untuk 1 gram. Dan pada tahun 2022, harga emas naik kepada RM260 untuk 1 gram. Dan kenaikannya adalah sebanyak RM225 untuk 1 gram, tuan-tuan. Jadi tak mustahil, lagi 10 tahun, harga emas akan naik kepada RM100 lagi. Ataupun naik kepada RM200 lagi. Benda tu tak mustahil, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok sejarah, emas telah naik sebanyak 642%. Jadi di sinilah kita nak perkenalkan apakah itu quantum metal. Di sini, Quantum Metal, dia adalah sebuah syarikat yang didaftarkan di Malaysia semenjak 2012, tuan-tuan. To be exact, 30 Julai 2012. Dan dia didaftarkan sebagai perniagaan komoditi di Bursa Suk Asila dengan modal yang berbayar sebanyak 10 juta ringgit, tuan-tuan. Dan Quantum Metal ni, kalau tuan-tuan tak pernah dengar sebelum ni, tak mustahil. Sebab apa? Sebab sebelum ni, Quantum Metal punya strategi adalah business to business. Sebab itulah Quantum Metal sebelum ni menjadi pembekal sistem perniagaan untuk bank dan juga pembekal emas kepada bank-bank. Okey, dan target Quantum Metal pada tahun ini adalah disenaraikan dalam pasaran saham Nasdaq di Amerika Syarikat sebagai pasaran saham elektronik terbesar di dunia. Okey. Jadi apa tuan-tuan? Saya kata pasaran saham Nasdaq ni kita akan tutup kita punya pembelian share pada tahun ini, iaitu pada bulan ini. Saya dapat berita pada bulan Jun kita akan tutup pembelian untuk share saham sebelum kita masuk ke Nasdaq. Dan kita mempunyai panel syariah kita, tuan-tuan. Panel syariah kita adalah daripada ISRA, iaitu Akademik Kajian Syariah Antarabangsa berkaitan kewangan Islam. Dan ISRA ni juga adalah anak syarikat kepada Bank Negara Malaysia. Right? I don't think I have another 20 years to wait. It's okay. Yang terbaik adalah tindakan sekarang. Kita tak perlu tunggu apa yang berlaku 20 tahun lagi. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, saya masih hidup ke tidak untuk esok ataupun untuk sekejap lagi. Okay? Jadi kita kena bersedia sekarang. Okay? Dan kita kena tahu siapakah di belakang tabir ataupun di sebalik syarikat itu sendiri. Selalunya kita kena tengoklah orang yang berada di belakangnya, betul tak? Sebab apa? Daripada situlah kita nak tahu syarikat ni dia kukuh ataupun tidak. Dan chairman kita adalah Haji Kamarizaman bin Johari. Haji Kamarizaman ni siapa, tuan-tuan? Haji Kamarizaman ni bukan orang biasa-biasa. Dia adalah ex ataupun bekas Director of Development Financial and Enterprise Department di Bank Negara Malaysia. Dia adalah seorang juru audit Bank Negara Malaysia. Dan dia bukan orang yang biasa-biasa, tuan-tuan. Dia dah pegang jawatan daripada 1996 lagi. 1999 lagi. Dan dia duduk 1999 sampailah 2008. Bermakna dekat situ dia sangat faham pasal bukan quantum metal, dia sangat faham pasal apakah yang berlaku di dalam sistem ekonomi dan kewangan dalam negara. Dan founder kita ataupun executive chairman kita adalah Datuk Lim Kong Soon.
Beliau adalah merupakan seorang yang mempunyai pengalaman sebanyak lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang elektronik, emas dan sebagainya. Jadi kita bukan ada orang yang biasa-biasa dekat belakang. Orang yang membuat quantum metal ataupun orang yang berada di belakang quantum metal adalah orang yang sangat berpengalaman. Dan di sini kita kuatkan lagi dengan business partner kita, iaitu quantum metal berbisnes partner. Berbisnes partner. Okey, rakan niaga quantum metal adalah Pithmin Australia, Bank Muamalat, Brinks, Affin Bank, Ar-Rahnu Tekun, Aku Asia dan Quantum Metal Gold. Okey, tuan-tuan boleh tengok sendiri di quantummetal.com. Tuan-tuan type je quantummetal.com, dia akan keluar segala info-info yang saya ceritakan pada malam ini, tuan-tuan. Okey? Jadi, kalau tuan-tuan masih lagi tak percaya, saya kata, sembanglah Khalid ni, betul tak? Mesti ada yang kata macam tu kan, Khalid sembang kan. Saya tak apa, tuan-tuan boleh cari sendiri. Tuan-tuan type di Bank Negara, pergi dekat bahagian Financial Consumer Alert List, tuan-tuan type quantum metal. Kalau tuan-tuan type quantum metal, setakat ni yang saya type, dia tak keluar. Dia hanya keluar quantum capital. Siapa yang ada dalam alert list, tuan-tuan, alert list ni, siapa-siapa syarikat mana yang Bank Negara rasa query pasal dia punya struktur. Okey? Jadi, betul ke quantum metal ni pembekal bank untuk pembekal emas untuk bank-bank di Malaysia? Kalau kita cakap sembang mulut memang boleh, tuan-tuan. Tapi di bank, kita nak gunakan logo bank tu sendiri bukan mudah, tuan-tuan. Kita nak gunakan logo bank tu sendiri pun dah susah. Betul tak? Siapa-siapa yang tahu di sini pasal term and regulation. Jadi kat sini Bank Muamalat sendiri dah keluarkan press release pada tahun 2017 yang mengatakan quantum metal Sdn Bhd yang membekalkan emas Pithmin Australia kepada kami. Okey, dan juga Bank Muamalat Malaysia. Bank Muamalat Malaysia ni hari tu kecoh di Twitter kan pasal quantum metal ni scam ke, legit ke dan sebagainya. Jadi kecoh di Twitter, ada yang tag terus Bank Muamalat. Bank Muamalat, betul tak Bank Muamalat? Quantum metal ni pembekal bank korang, pembekal emas korang. Jadi Bank Muamalat, alhamdulillah dia balas, tuan-tuan. Dia balas, dia kata thank you for your value feedback. With regard to please inform that Quantum Metal Sdn Bhd is our authorized gold supplier. Okey, dekat sini kita dah percaya dah. Bank Muamalat satu dah memang kita telah menjadi pembekal bank untuk Bank Muamalat, pembekal emas untuk Bank Muamalat. Dan seterusnya kita juga pembekal emas kepada Affin Bank, iaitu Affin Islamic. Tengok di sini dekat bahagian merah ni, gold supplier. Quantum Metal Sdn Bhd adalah gold supplier kepada Affin Islamic untuk Affin Emas I. Jadi kat sini keluar lagi sekali, kalau scam takkanlah bank nak collaborate, dia kata macam tu. Lepas tu Naim Mustafa dia kata, bank mana ya collaborate, boleh share tak source? Lepas tu tag Affin. Affin Bank pun balas, baguslah Affin Bank. Dia kata Quantum Metal Gold is our supplier for gold bar. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sendiri rasa tak percaya pada Quantum Metal, tak apa, saya tak salahkan tuan-tuan. Sebab saya dulu pun daftar bulan 6, bulan 10 baru saya buat betul-betul. Sebab apa? Sebab saya buat kajian. Jadi tuan-tuan tengok sini, kalau bank sendiri dah percaya pada quantum metal, insya-Allah tuan-tuan boleh serahkan kepercayaan tu pada bank. Kalau tuan-tuan sendiri percaya pada bank. Okey, rakan kongsi kita juga adalah daripada Aku Asia ataupun koperasi. Siapa yang tak tahu pasal koperasi, untuk orang yang kerja kerajaan. Betul? Okey, jadi Baik Angkasa urus dagangan emas. Inilah pengurusi kita yang menandatangani perjanjian strategik dengan quantum metal. Alright, dan seterusnya DPIM. DPIM ni apa tuan-tuan? DPIM ni adalah kita punya dagangan Perbadanan Islamik Malaysia. Perkenalkan pelaburan emas patuh syariah. Dia juga berkolaborasi dengan Quantum Metal. Dan yang terbaru adalah Malakat Mall. Siapa yang tak kenal, kita punya Coach Fazil. Malakat Mall, CEO Malakat Mall, CEO Branny Branch kan. Dia juga telah menjalinkan menjalinkan rakan niaga dengan Quantum Metal. Dan baru-baru ni start daripada 2 hari lepas tak silap saya, kita dah boleh beli barang di Malakat Mall menggunakan Quantum Metal. Menggunakan emas Quantum Metal. Menggunakan app saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan beli emas sekarang dah boleh berurus niaga di Malakat Mall. Very good. Ini terbaru, Malakat Mall kini mengorak langkah menawarkan transaksi menggunakan emas digital. Okey, jadi yang seterusnya adalah daripada Malaysian Exporter. Quantum Metal juga telah tersenarai dalam untuk membekalkan gold bar kepada ekspor, untuk ekspor gold bar ke luar negara. Okey.
Okey, jadi kat sini, siapakah kita punya penasihat syariah? Penasihat syariah kita salah satunya adalah Isra Konsultasi. Isra Konsultasi adalah anak syarikat kepada Bank Negara Malaysia. Dan Bank Negara Malaysia dengan syariah Isra ni, dia sentiasa bekerjasama untuk audited ataupun untuk audit kita punya setiap transaksi dan setiap produk tu sendiri. Kita ada 3 produk. Okey, jadi dekat sini, kalau tuan-tuan boleh dengar, sekejap ya, saya share. Pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Okay, jadi tuan-tuan dah tahu, okay, Quantum Metal menyediakan produk emas patuh syariah. Sorry oh, kenapa saya punya sorry tuan-tuan, sorry. Technical error. Okay. Okey, jadi tuan-tuan dah dengar dah pasal Quantum Metal. Setakat ni tuan-tuan rasa percaya tak dengan Quantum Metal? Saya rasa ramai di antara kita yang sebelum ni sangsi dan start dah nak percaya pasal Quantum Metal. Okey, dan dengan Quantum Metal, kita juga tambah lagi kita punya produk, kita punya patuh syariah dengan tawafuk konsultasi. Tawafuk konsultasi bermula daripada 4 Mac 2022, kita telah minta tawafuk konsultasi ini untuk audit kita punya produk GCA dan produk GAE. Apakah produk GCA dan produk GAE? Sekejap lagi saya akan terangkan kepada tuan-tuan. Dan kita juga ada International Syariah Konsultasi ataupun International Syariah Advisor. Dan salah seorang kita punya syariah supervisor adalah Sheikh Nizam Yakubi yang merupakan salah seorang advisor merupakan kepada 40 buah syariah board lagi. Dan kat sinilah mereka mengeluarkan 3 sijil patuh syariah. Certificate for Gold Storage Account, Certificate for Gold Convert Account dan Certificate for Gold Asset Enhance. Jadi kalau tuan-tuan risau pasal apa kita panggil? Pasal produk ni patuh syariah ke tidak kan? Ada tak organisasi yang audit produk ini? Jangan risau. Kita ada 3. Satu Isra, satu Tawafuk Konsultasi dan satu lagi Rokobah iaitu International. Dan yang paling best tuan-tuan, kita merupakan pengedar eksklusif kepada emas Perth Mint Australia. Yang mana emas ni dimiliki 100% oleh Kerajaan Australia Barat. Yang mana Kerajaan Australia Barat meyakini dan menjamin bahawa kualiti dan keturunan emas dia adalah 100% tulen. Tak ada lagi kerajaan yang berani jamin emas mereka 100% tulen. Hanya Kerajaan Australia Barat saja. Dan kita simpan emas kat mana tuan-tuan? Kalau saya baru jumpa dengan kawan saya seorang 2 hari lepas, dia kata, "Lid, mak aku ada emas lebih kurang berapa dia kata gitu lebih kurang dalam 200 gram." Dia kata dia ada emas 200 gram. Masalah sekarang yang berlaku adalah mak aku ni suka kumpul emas. Tapi bila nak balik kampung, memang susah. Bawa dalam beg pun rasa takut, simpan kat rumah lagilah rasa takut. Tuan-tuan ada tak rasa macam tu? Saya dengar macam tu macam, wow, setakat ni saya rasa sebab tak pernah lagi kan ada 200 gram dekat tangan kan. So dia kata sebab mak dia dah pencen. So bila dapat duit pencen mungkinlah saya rasa mak dia beli. Dan dia sekarang ni dia kata sekarang ni Lid, aku pergi bawa emas aku tu nak letak di kedai pajak, tapi bukan nak pajak, aku nak letak saja. Kedai pajak cakap apa? You tak boleh letak saja. You kena pajak. Kalau you nak pajak boleh I pajak. Sebab apa? Sebab dia ada management fee yang dia nak charge. Betul tak? Jadi saya rasa macam sayang lah kalau tuan-tuan ada emas yang banyak, tuan-tuan nak simpan sendiri, benda tu berisiko. Dan di sinilah Quantum Metal upah
pihak ketiga untuk menyimpankan emas kita semua ni dalam peti simpanan besi pihak ketiga. Iaitu di mana tuan-tuan? Di Brinks Singapore. Brinks Singapore ni dia berpengalaman lebih daripada 150 tahun. Jadi tuan-tuan jangan risaulah dengan kualiti, dengan perkhidmatan yang diberikan. Dan yang paling best, insurans emas kita yang disimpan di Brinks ni 100% diinsurankan oleh Lloyds of London. Jadi kalau tuan-tuan kata saya simpan emas 10 kilo, contohlah kan 10 kilo banyak betul, sekilo emas dalam quantum metal di emas digital, anda katalah quantum metal ni jatuh bankrupt ke apa ke, macam mana emas saya? InsyaAllah tuan-tuan jangan risau sebab emas tuan-tuan telah diinsurankan 100% oleh Lloyds of London. Dan ada kawan saya seorang baru ni, dia dia fizikalkan emas. Dia fizikalkan emas dalam masa 2 minggu emas tak sampai-sampai. Then dia call terus quantum metal, cakap emas tak sampai. Quantum metal cakap emas dah sampai dalam sistem dia. Lepas tu kawan saya kata, saya tak dapat lagi emas. Saya tak dapat lagi emas di tangan saya. Quantum metal kata apa? Tak apa. Kita akan terus call insurance, dapatkan emas baru untuk awak. Dalam masa 3 hari selepas tu, dia dapat emas yang dia call tadi. Jadi bermakna dekat sini memang betul lah emas kita diinsurankan. Walaupun dalam sistem cakap dapat, mungkin kecurian berlaku dan sebagainya, alhamdulillah emas kita masih dapat kepada kita. Jadi tuan-tuan jangan risau. Okey. Dan kita juga merupakan pembekal khas kepada shilling emas peringatan panda. Oh, yang ini memang best tuan-tuan. Yang ini kita menjadikan pembekal khas kepada ICBC punya emas gold coin, gold panda coin. Yang mana ICBC ni adalah pemegang posisi nombor 1 di dunia dalam senarai top bankers 1000. Maksudnya dalam 1000 bank dalam dunia ni, ICBC adalah nombor 1 in the world. Selama 10 tahun tuan-tuan, 2012 sampai 2021. Jadi saya nak tanya kat tuan-tuan, gold ni selepas tuan-tuan dah dengar, adakah gold ni saving ataupun gold ni investment? Dekat sini tuan-tuan tolong jawab sikit kat saya. Gold ni saving ataupun investment tuan-tuan? Cik Adnan, wow sangat percaya. Yes, Tuan Nazim invest. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh isi di bahagian Q&A. Investment, very good. Tuan-tuan nampak ke slide saya ni? Sebab ada yang kata tak nampak ni. Okay, very good Tuan Arif. Thank you Jun Luktan, Hajizah. Tuan-tuan nampak ke slide saya ni? Saya nak tanya tuan-tuan. Saya stop share, saya share semula ya. Okay, nampak tak slide saya tuan-tuan? Sorry Okay, very good Tuan Azim. Okay. Saya rasa dua-dua jawapan tak salah. Ada yang kata gold ni sebagai saving dan ada yang kata gold ni sebagai investment. Dan saya personally cakap gold ni adalah kedua-duanya sekali. Yang paling best, gold ni kita juga boleh guna. Alright? Okey, dengan data yang ada, saya ingin perkenalkan pada tuan-tuan, kita ada 3 produk di Quantum Metal. Iaitu pertama adalah Gold Saving Account sebagai Gold One Stop Center. Yang kedua adalah Gold Convert Account sebagai ekstra 85% daripada nilai duit anda. Dan yang ketiga adalah produk pelaburan iaitu GAE ataupun Gold Asset Enhance 5 kali dan 10 kali. Iaitu bertujuan khas untuk menggandakan emas anda 5 hingga 10 kali ganda. Alright, okey dekat sini saya nak memberi peluang kepada anda semua untuk kita bersama-sama membeli emas serendah RM10. Mungkin dekat tempat lain tuan-tuan tak akan dapat beli emas serendah RM10. Siapa yang berpuasa hari ini, hari Isnin kan, siapa yang berpuasa hari ini, tuan-tuan tak makan hari untuk tengah hari, duit RM10 tu tuan-tuan boleh masuk untuk simpanan dalam Quantum Metal. Di Quantum Metal kita boleh beli emas serendah RM10. Caranya sangat mudah, bila tuan-tuan log in, tuan-tuan tekan di bahagian GSA, pergi tekan di bahagian Quantum Metal Cell, akan keluar nama tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan tekan RM10 di bahagian Quantum Metal Cell MYR tu. Lepas tu, tuan-tuan tekan submit, tuan-tuan akan keluar dekat bahagian satu lagi dan tuan-tuan tekan confirm.
Bila tuan-tuan tekan confirm, tuan-tuan akan dibawa ke bahagian CIMB Click ke, Maybank to You ke, Bank Muamalat ke. Tuan-tuan boleh pilih bank tuan-tuan dan tekan bayar RM10. Bila bayar RM10, tuan-tuan akan dapat emas bernilai RM9.34 lebih kurang. Sebab apa? Sebab spread yang kita kenakan untuk GSA adalah sebanyak 7%. Tapi best lah tuan-tuan, tuan boleh beli emas bernilai RM10. Dan yang paling best, nilai RM10 ni, orang kata apa? Dia tak ada cas. Bukan tak ada cas, maksudnya adalah dia tak ada cas tahunan. Tuan-tuan simpan RM1,000 dalam GSA, tuan-tuan tak kena cas 1% ke daripada RM10,000 tu, tuan-tuan tak kena cas langsung. Dan dia tak ada komitmen bulanan. Bermakna kalau tuan-tuan rasa nak simpan duit hari ni RM10, simpan. Saya ada seorang klien saya yang saya sangat selut, yang selalu saya cerita kat orang, Tuan Yusri, setiap hari tuan-tuan, dia bekerja sebagai seorang pemandu lori, Singapura sini, dan hari-hari dia akan beli mengikut duit Singapura dolar. Jadi kadang-kadang RM19.80, RM20.99, RM19, RM10, dia akan beli setiap hari. Saya pun terkejut, kenapa Tuan Yusri beli setiap hari ni? Dia kata, dekat tempat lain tuan, saya tak dapat beli emas serendah ni. Dan dekat sinilah saya rasa seronok. Saya beli emas sehari RM10, cukup sebulan saya dah ada RM300 pembelian emas saya. Dan cukup sebulan setengah, saya dah boleh redeem 1 gram emas saya. Dan seronok. Sebab sebelum ni saya kalau nak beli emas, saya kena ada RM100. Bila saya ni kerja hari-hari, ulang-alik, saya tak sempat nak kumpul RM100. Dapat RM10, dapat RM20, saya akan habiskan. Saya akan belanja, beli TI, siapa semua. Orang bawa lori kan. Jadi, saya rasa dengan RM10 ni, saya rasa sangat mudah. Hari-hari dia beli emas. Jadi saya sendiri rasa segan dengan dia tuan-tuan. Saya sendiri tak beli emas hari-hari. Dia pula yang beli emas setiap hari. Jadi saya rasa macam, uish, ini memang menggunakan sungguh apa yang kita share. Apa yang ada kelebihan pada JSA ni, dia memang gunakan sungguh. Dan saya tak rasa ramai orang yang buat macam tu. Ramai orang cakap, sebab disebabkan RM10 tu, tak ramai yang nak membeli. Kan? Ramai mesti nak tunggu RM10,000 lah, nak tunggu RM1,000 lah, nak tunggu gaji lah baru nak beli emas. Tak salah, tapi saya nak kata di Continental boleh beli emas serendah RM10. Okey. Dan kedua adalah GCA, iaitu Gold Convert Account, iaitu bertujuan sebagai kita nak tukar nilai emas kita tadi untuk belanja. Nilai dia punya keyword di sini adalah belanja. Ini adalah saya punya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di holding inventory ni adalah GCA. Saya telah membeli emas sebanyak RM28,000 yang mempunyai berat sebanyak 107 gram. Dan saya bukan buat sekali tuan-tuan, saya buat setiap bulan. Dan saya nak cerita kat sini secara ringkas, dan esok kita akan cerita secara detail pasal GCA. Apakah itu GCA? GCA itu dia adalah Gold Convert Account, iaitu akaun penukaran emas yang di mana kita nak tukarkan emas kita tadi menjadi tunai. Di mana fungsinya adalah untuk kita selamatkan belanja hangus, komitmen bulanan dan OPEX bagi business owner. Dan yang paling best adalah GCA ni dia punya kelulusan adalah on the spot. Dia pula mendapat maksimum 85% daripada modal. Contohlah, tuan-tuan beli emas hari ni RM1,000, tuan-tuan automatically akan dapat RM850 dalam akaun bank tuan-tuan dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Tak perlukan kelulusan, tak perlu timbang gram apa semua, tak payah. Yang paling best 24 jam tuan-tuan. Tuan-tuan beli terus di online, tak payah beratur, tak payah nak tengok pukul 8 sampai pukul 6 petang, tak payah. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ada duit hari ni, nak GCA kan, nak guna, tuan-tuan GCA kan dahulu supaya kita pegang nilai gram. Dan orang tanya, management fee macam mana? Management fee ataupun upah simpan di Quantum Metal adalah yang paling rendah sekali, iaitu 3.5% setahun, ataupun 0.29% untuk 1 bulan, ataupun 0.0096% sehari. Pening saya. Kalau sehari itu tak sampai pun 0.1%. 0.0096% tuan-tuan. Jadi best dekat sini. Kenapa best? Saya cerita kat tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan buat GCA 800,000 kan. Jadi tuan-tuan dapat balik 850 kan. Saya kirakan tuan-tuan. 850 darab 3.5% setahun. Tuan-tuan hanya perlu bayar upah simpan dia sebanyak RM29.75. Okey. Kalau kita bahagikan kepada 12, tuan-tuan hanya perlu bayar RM2.48 sebulan. Kalau kita bahagikan balik,
150 darab 3.5% setahun. Bahagikan untuk 365 hari, tuan-tuan hanya perlu bayar 0.08 sen sahaja sehari upah simpan yang ada di Quantum Metal. Ini upah simpan yang tuan-tuan perlu bayar. Kalau tuan-tuan beli hari ini, tuan-tuan GCA kan dia dan tuan-tuan nak tebus mula, tuan-tuan perlu bayar 0.08 sen esoknya. Kalau tuan-tuan ada duit dan nak tebus esok. Tapi di sini kita akan ajar satu teknik yang mana tuan-tuan tak perlu pun nak tebus balik. Kenapa? Sebab dia tak ada, kita panggil tempoh matang ataupun dia tak ada risiko emas kita dilelong. Konsepnya adalah macam Ar-Rahnu, tetapi kita tak terikat dengan Akta Pajak Gadai 1972. Ini secara ringkas. Okey, jadi kalau kat sini saya boleh tanya kat tuan-tuan, tuan-tuan nak pilih yang mana? Kalau tuan-tuan diberi pilihan, okey, hari ini saya pilih satu nama lah kan. Hari ini Adrian, hari ini Adrian Roslan menang boleh pilih nak kereta ataupun nak emas. Adrian nak pilih mana? Ataupun Nazim nak pilih mana? Ataupun Hajizah nak pilih mana? Ataupun Arif nak pilih yang mana? Nak pilih kereta ataupun nak pilih emas? Jawab jujur jawab jujur. Cuba jawab jujur sikit. Nak pilih yang mana? Kereta ataupun emas? Kalau kereta boleh bawa jalan-jalan. Kalau emas, duduklah tengok emas tu. Boleh jatuh cinta ke dengan emas? Semua jawab emas ni betul ke? Adrian nak emas, Podi nak emas. Ini nilai yang sama lah. Contohlah X50 tu RM90,000, emas bernilai RM90,000 masa tu. Nak pilih emas ke nak pilih X50? Mesti dah iman tu dah berubah sikit kan. Iman kekeretaan tu akan berubah sikit. Sebab apa? Sebab semua cakap emas ni, of course ni. Very good. Okay. Sebenarnya saya ajar dekat sini, saya nak tunjukkan dekat sini, saya nak share dekat sini yang mana tuan-tuan boleh dapat kedua-duanya sekali. Kenapa kena pilih? Kenapa kena pilih kalau boleh dapat dua-duanya sekali? Bukan kita nak pilih isteri ataupun suami pilih satu dapat dua-dua, tak, bukan macam tu. Ni kita nak pilih untuk yang mana kita sedap. Yang mana kita seronok. Kereta boleh buat kita jalan-jalan dan dalam masa sama kita ada emas. Kan kita seronok berjalan-jalan, dalam masa sama kita ada duit. Kan? Kat sini saya nak ajar. Macam mana saya bukan nak ajar, saya nak tunjuk sajalah. Okay, macam mana caranya? Okay, contohlah saya ambil kereta Honda City RM864, RM850 lah sebulan. Okey, RM850 sebulan. Jadi apakah caranya? RM850 sebulan, kalau saya beli kereta, saya bayar macam biasa. Selepas 9 tahun, berapakah harga kereta saya? Saya yakin harga kereta saya akan makin jatuh. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju dengan saya? Harga kereta akan makin jatuh. Tuan-tuan suka ataupun tak suka, kalau tuan-tuan buat standard je, tak ada adjust apa-apa pun, dia akan jatuh. Kalau tuan-tuan adjust pun, dia akan jatuh juga selepas 9 tahun. Tapi di sini, kita nak selamatkan harga nilai kereta kita. Macam mana caranya? Kita menggunakan facility gold convert account. Dengan cara, kita beli emas dahulu RM1,000. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan balik 85% tadi, betul? So, RM850, kita kena ada RM1,000. Kita beli RM1,000 emas, kita terus GCA-kan dia, kita dapat balik RM850. Lepas je kita dapat RM850 dalam bank kita bayar kereta macam biasa. Jadi orang tanya, RM150 tu macam mana Khalid? Dan RM150 tu kena buat amnesia, hilang ingatan sekejap. Hilang ingatan tu untuk berapa lama? Untuk 9 tahun. Boleh tak tuan-tuan? Buat hilang ingatan untuk 9 tahun, setiap bulan RM150. Sebab apa saya kata boleh? Sebab tuan-tuan akan seronok. Selepas 9 tahun, harga kereta tuan-tuan mungkin makin jatuh. Tetapi harga nilai emas tuan-tuan, insya-Allah akan makin naik. Bila dia makin naik, dengan purata 10% setahun, jumlah emas kita beli setiap bulan 4 gram, selama 9 tahun, jumlah terkumpul 432 gram. Ini kiraan mudah untuk 1 gram 250. Selepas 9 tahun. Berapakah harga emas kita? RM475 setiap gram. Dan RM475 setiap gram tu kita darabkan dengan 432 gram, mendapat jumlah sebanyak RM205,200. RM205,200. RM200,000 lah kita cakap. Okey, kita dapat RM200,000, kita kena bayar management fee dan sebagainya. Gedebuk-gedebak. Kalau saya tanya tuan-tuan, selepas 9 tahun, tuan-tuan bayar kereta bernilai RM80,000. Lepas 9 tahun kereta tuan habis bayar, tuan-tuan dapat kereta. Dalam masa sama kalau tuan-tuan dapat juga emas bernilai RM80,000. Tuan-tuan rasa okey ke okey sangat? Okey ke okey sangat? Macam mana tu tuan-tuan?
Okey ke okey sangat dengan hanya menyimpan RM150 sebulan? Hello there. How can I be of service? Dekat situlah saya rasa tuan-tuan setuju dengan saya. Okey sangat tu Tuan Ahmad Fahan cakap. Mestilah okey tu tak? Kita dapat emas, kita dapat kereta. Kereta tu milik kita. Kita nak jual ke tak nak jual tu pulanglah. Dalam masa yang sama kita dapat emas bernilai harga kereta. Jadi kalau kita jual kereta pun, kita masih boleh lagi beli kereta cash dengan emas yang kita ada tadi. Ataupun kita nak upgrade kereta dan sebagainya. Jadi dekat sinilah kita nak ajar teknik rahsia ni. Dia bukanlah teknik rahsia, dia cuma macam kita nak gunakan fasiliti yang ada untuk kita buat keuntungan pada diri kita. Sebab membezakan orang yang berjaya dengan tak berjaya ni adalah apa dia kata tadi? Tindakan. Tindakan tu perlu dengan ilmu. Bermakna ilmu ni kena ada strategi. Dekat sinilah kita nak tunjuk dan share strategi yang ada. Okay? Very good. Setakat ni tuan-tuan faham? Okay, kita ambil lah harga rumah pula. Harga rumah untuk RM300,000 setiap bulan RM1,350. Okey, jadi cara lama adalah tuan-tuan beli je rumah, bayar RM1,350 setiap bulan. Bayarlah selama 35 tahun. Selepas 35 tahun, rumah ni adalah satu aset yang baik. InsyaAllah selepas 35 tahun, harga rumah minimum yang kalau tuan-tuan beli tempat yang baik apa semua, minimum saya kata, harga rumah selepas 35 tahun mesti naik double. Kalau tuan-tuan beli RM100,000, insyaAllah ni RM200,000. Beli RM200,000, insyaAllah ni RM400,000. Kalau kena dengan lokasinya, bukan tempat banjir dan sebagainya. Tapi, dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan lagi bijak, tuan-tuan lagi bagus, tuan-tuan gunakan fasiliti Gold Convert Account, beli emas RM1,600 setiap bulan, tuan-tuan dapat balik RM1,350 dalam bank account, tuan-tuan bayarlah loan rumah macam biasa. RM250 buat apa? Pejam mata, buat hilang ingatan. Alamak, mana RM250 aku? Tak ingat dah. Bini tanya, bang, mana RM250? Buat hilang ingatan. Buat tak ingat. Sebab apa? Sebab kita nak collect dia selepas 35 tahun. Yes, saya tahu mungkin tuan-tuan kata 35 tahun terlalu lama. Tak, ini saya hanya bagi projection. Supaya tuan-tuan nampak selepas 35 tahun berapakah yang tuan-tuan boleh dapat dengan teknik dan strategi yang betul, berapakah keuntungan yang tuan-tuan boleh dapat. Sebab saya yakin selepas 35 tahun ramai di antara kita ni nak bersara. Dan istilah bersara ni tuan-tuan adalah tidak bekerja lagi. Dan duit ada, masih ada untuk kita survive. Bukan mengharapkan duit anak-anak dan cucu-cucu saja. Dari sinilah kita gunakan teknik yang kita belajar hari ini untuk kita hidup lagi 35 tahun. Okey, dengan purata nilai emas sebanyak 2,688 gram iaitu 2.6 kilo, purata naik 10% setahun. Selepas 35 tahun, harga emas masa tu RM1,125 1 gram. Saya rasa sangat-sangat tak mustahil. Kalau kita tengok daripada sejarah. Okey, 35 tahun bukan 20 tahun. 35 tahun. Emas naik 1,125 gram, darab dengan 2,688 gram, menjadikan nilai emas terkumpul kita masa tu adalah RM3 juta. Tuan-tuan beli emas, tuan-tuan lupakan ingatan sebanyak RM250 tiap-tiap bulan. Selepas 35 tahun, tuan-tuan nak jual emas tuan-tuan, tuan-tuan dapat 3 juta. Saya tak ambil 3 juta ni. Tuan-tuan potong separuh. Tuan-tuan dapat 1.5 juta. Saya tak ambil juga 1.5 juta. Tuan-tuan potong lagi separuh. Tuan-tuan dapat RM750,000. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan dapat rumah yang bernilai RM750,000, tuan-tuan dapat emas yang bernilai RM750,000, saya rasa benda tu sangat-sangat seronok. Dengan RM750,000, macam-macam benda yang tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan boleh melabur kat tempat lain, tuan-tuan boleh pergi umrah, tuan-tuan boleh bawa family semua berjalan-jalan. Alhamdulillah, banyak tuan-tuan boleh buat. Dan tuan-tuan boleh sedekah banyak lagi dekat rumah anak-anak yatim ke, madrasah dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah satu benda yang ramai orang tak sedar. Di sini kita boleh buat keuntungan. Dengan apa? Dengan ilmu dan strategi yang betul. Jadi kalau tuan-tuan kata saya nak melabur ke tempat lain lah Khalid, tak habislah emas ni membosankan. Mesti ada yang kata macam tu kan. Tak apa, tuan-tuan nak melabur berapa banyak? Tuan-tuan nak melabur 8,500 dekat ASB, tuan-tuan nak melabur dekat tabung haji, dekat saham, tuan-tuan beli dulu emas, contohnya beli 10,000, GCA kan dia, dapat balik 8,500, investlah dekat tempat mana-mana yang tuan-tuan yakin. Sekurang-kurangnya, kalau investment tuan-tuan rugi, tuan-tuan masih ada gram emas yang sama pada GCA. Itu yang best tuan-tuan. Dan soalan kat sini, bila nak buat GCA? Ramai yang tanya pada saya. Senang je. Kalau tuan-tuan ada belanja bulanan, tuan-tuan ada kereta yang nak kena bayar, rumah nak kena bayar, bil nak kena bayar, estro, susu, pampers anak-anak,
personal loan nak kena bayar, tuan-tuan kena buat GCA. Kalau tuan-tuan ada anak sekolah yang nak kena bayar yuran, taska dan sebagainya, tuan-tuan boleh buat GCA. Kalau tuan-tuan nak rolling modal bisnes, tuan-tuan boleh buat GCA. Kalau tuan-tuan nak pergi melancong, umrah dan haji dan sebagainya, sebelum tuan-tuan pergi, tuan-tuan buat GCA. Dan kalau tuan-tuan nak beli rumah, deposit rumah, kereta dan sebagainya, tuan-tuan boleh juga buat GCA. Lagi satu, kalau tuan-tuan nak buat renovation rumah pun boleh buat GCA. Jadi bila nak buat GCA, bila sahaja tuan-tuan nak belanja. Ingat, GCA untuk belanja. GCA belanja, GCA belanja, GCA belanja. Senang, simple kan? Seterusnya, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Bonus dekat sini saya nak bagi kepada tuan-tuan adalah kalkulator simpan emas versus GCA. Kalkulator kalau tuan-tuan kata saya nak simpan RM200 setiap bulan dalam emas, berbeza dengan saya nak simpan RM200 dalam GCA setiap bulan, manakah yang lebih untung? Saya sediakan kalkulator untuk tuan-tuan. Dan yang kedua, saya bagi bonus dekat sini adalah kalkulator pengiraan keuntungan dan kerugian GCA. Saya bagi dulu kalkulator ni pada malam ni pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh download dahulu, jangan edit, download dahulu. Esok tuan-tuan boleh guna pada sesi esok. Boleh? Sekejap lagi, sekejap saya akan share kat tuan-tuan link dia. Boleh? Okey, seterusnya saya akan tunjuk pada tuan-tuan apakah itu Gold Asset Enhance, iaitu kita punya pelaburan. Fungsi dia adalah untuk kita gandakan simpanan emas kita, gandakan nilai emas kita. Dan akaun emas simpanan berganda ini adalah akaun emas simpanan berganda yang pertama dan yang pertama disahkan Patut Syariah di dalam dunia ni, tuan-tuan. Okey, management fee-nya sama 3.5% tahun. Tiada had masa untuk penjualan emas. Untung rugi bergantung pada harga emas semasa. Jadi, kita tak menjanjikan apa-apa keuntungan dan kita tak ada dividen tetap. Bergantung fully pada harga emas dunia semasa. Yang paling best, dekat sini kita ada dua produk iaitu JE 5X dan JE 10X. Okey? Dia sesuai untuk short term, mid term dan long term. Contoh JE 10X. Dengan anda ada modal RM1,000, anda beli emas secara biasa dengan mengharapkan kenaikan emas sebanyak 10% setahun. Selepas tahun, harga emas naik 10%, tuan-tuan dapat untung RM100. Betul? 1000 daripada 10% daripada 1000 adalah RM100. Dengan JE 10X, tuan-tuan beli emas RM1,000 dengan modal yang sama, Quantum Metal bagi tawaruk financing ataupun pembiayaan 9 kali daripada modal tuan-tuan. Jadi bukan tuan-tuan tak letak modal, tuan-tuan masih letak modal 1 kali. Iaitu letak satu tawaruk financing akan bagi 9 kali ganda. Menyebabkan tuan-tuan mempunyai nilai emas sebanyak RM10,000. Jadi kalau emas naik 10% sahaja, tuan-tuan telah ada buat gross profit sebanyak RM1,000. Dengan modal yang sama, menunggu pada waktu yang sama, tapi keuntungan yang berbeza. Sebab apa? Sebab tuan-tuan menggunakan tawaruk financing ataupun menggunakan konsep leverage. Alright? Jadi JE 5X pun sama, dengan bermula dengan modal RM100. Kalau emas naik 10%, tuan-tuan boleh dapat untung RM10. Tapi dengan modal yang sama, menggunakan konsep JE 5X, mendapat tawaruk financing sebanyak 4 kali ganda, iaitu RM400, menjadikan nilai emas tuan-tuan bernilai RM500. 10% daripada RM500 adalah RM50. Dekat sini, gross profit tuan-tuan adalah 5 kali ganda daripada modal yang sama. Jadi, 5 time effect, dua jenis JE, kalau tuan-tuan tahu ada JE 5X dan JE 10X. Bezanya pada apa? Bezanya adalah pada spread 3% dan 4%, di mana spread ni adalah beza jual dan beli. Lagi rendah spread, lagi cepat kita nak buat untung. Lagi tinggi spread, lagi lambat kita nak pulang modal. Dia macam tu. Dan juga JE 5X dan 10X untuk jenis-jenis dia, saya bagi tahu kat sini, untuk harga JE 5X bermula dengan $25. Untuk JE 10X bermula dengan $250. Bezanya adalah pada spread 4% dan 3% dan management fee. Management fee dua-dua adalah 3.5%, tetapi JE 10X dibayar semasa pembelian dan dia akan diberikan pulangan sekiranya tuan-tuan menjual unit tuan-tuan sebelum 1 tahun. Contohnya tuan-tuan beli hari ini, tuan-tuan terus kena bayar RM350 upfront. Tapi tuan-tuan jual selepas 2 bulan, baki lagi 10 bulan tu akan dipulangkan semula pada tuan-tuan. Berbeza dengan JE 5X, kalau tuan-tuan beli hari ini, tuan-tuan tak perlu bayar lagi management fee. Bila tuan-tuan nak terminate, masa tuan-tuan dah untung nanti, baru dia akan tolak, masa tu management fee mengikut harian yang tuan-tuan nak beli. Kalau saya nak bandingkan untuk 1 hari,
0.04 sen untuk satu hari sebanyak untuk daripada 25 USD. Kalau JE10X 90 sen saja satu hari untuk satu unit. Dan pembiayaannya adalah sebanyak 10 kali ganda menyebabkan kita dapat gram yang lebih. Alright? Jadi perbandingan dekat sini, saya bagi perbandingan mudah. Contoh dekat sini. Dekat kedai emas, tuan-tuan beli RM1,000, tuan-tuan tak ada konsep tawaruk, tuan-tuan dapat RM1,000, tuan-tuan beli pada 23 Mei 2022. Harga emas masa tu, LME adalah harga emas dunia, London Metal Exchange. Kita beli pada harga emas dunia RM270 per gram. Dengan menggunakan spread value sebanyak 7%, kita telah beli pada RM288.90. Mendapat gram sebanyak 3.461 gram. Okey. Satu lagi cara, contoh dekat sini saya ambil nama Puan Salwa. Okey, Puan Salwa membeli emas bermodalkan RM1,000 yang sama di Quantum Metal menggunakan konsep tawaruk financing. Jadi, beli emas RM1,000, dapat tawaruk RM9,000 menjadikan jumlah pegangan emas Puan Salwa adalah sebanyak RM10,000 pada tarikh yang sama tetapi pada harga yang berbeza. Sebab apa? Sebab tawaruk financing 10X memberi spread yang lebih rendah iaitu 3% saja setahun. Dan 3% saja. Dan kita membeli pada harga RM278.10. Saya kata tadi kan, andai kata tuan-tuan beli pada spread yang lebih tinggi, lagi lambat tuan-tuan nak buat untung. Spread yang lebih rendah lagi cepat tuan-tuan nak buat untung. Jadi di sini saya dapat 3.46 gram, Puan Salwa dapat 35.95 gram. Dekat situ saja kita dah nampak perbezaan gram yang sangat ketara. Okey. Betul? Kita katakanlah selepas 1 tahun. Selepas 1 tahun, harga emas naik kepada RM300 setiap gram. Okey, RM300 setiap gram. Selepas 1 tahun, saya jual emas, saya dapat RM1,038, 30 sen. Saya tolak dengan RM1,000, saya dapat RM38, 30 sen. Okey? Kalau Puan Salwa, dia beli emas yang sama, dia jual pada harga yang sama dan dijual pada tarikh yang sama dengan saya, dia dapat RM10,787.45, modalnya RM1,000, pembiayaan tawaruk dipulangkan semula pada Quantum Metal, management fee habis RM315, tak dapat pulangan langsung sebab dia jual selepas tahun ngam-ngam. Dia masih dapat untung, Puan Salwa masih dapat untung RM472.45, iaitu 35%. 35.93%. Dengan modal yang sama, dengan spread yang berbeza, jual harga yang sama, tetapi kita mendapat keuntungan yang berbeza. Kenapa saya hanya untung RM38? Sebab saya hanya beli cara biasa. Kenapa Puan Salwa boleh untung 35%, iaitu 10 kali ganda hampir daripada saya, lebih daripada saya, sampai RM472? Sebab dia menggunakan teknik dan strategi yang berbeza di Quantum Metal. Jadi dekat sini yang saya nak share. Dekat sini saya share sedikit testimoni. Macam Tuan MC Mike kita, MC Mike MC Mike ni ingat, ditulis kat sini, beli satu unit JE10X pada 28 Januari, RM1,377.46. Yang ini dah termasuk dengan management fee sebab JE10X. Terminate pada 15 Februari 2022 pada harga RM1,541.24. Beliau telah untung RM163 dalam masa 19 hari. Untung tak untung tuan-tuan? Yes, untung. Ni tengok Nur Eza, beli pada harga RM1,377, jual pada harga RM1,698, untung RM321 dalam masa 26 hari. Yang kat sini tuan-tuan tepi ni adalah saya punya sendiri. Saya beli dengan modal RM5,508. Saya terminate pada harga RM6,272. Saya telah untung RM763.72. Yang ni yang saya punya sendirilah. Jadi kat sini kan, share yang untung memanglah kan, yang rugi kenapa tak share? Bukan kita tak nak share, yang rugi kita tak jual. Sebab apa? Sebab di Quantum Metal kita tak ada paksaan untuk kita jual. Quantum Metal tak ada call saya, Khalid kau punya dah rugi ni, dia kena pergi jual. Kalau tak Quantum Metal rugi. Tak, dia tak ada buat macam tu. Kalau tuan tengok dekat sini, yang kuning ni adalah yang untung, dan yang saya tak kuningkan sini, $250 ni adalah initial saya ataupun saya punya modal. Kalau saya jual hari ni $184. Kat sini rugi kan? Kalau orang tak pandai matematik pun dia dah tahu dah rugi.
Jadi saya takkan jual yang rugi ni. Sebab apa? Saya hanya akan jual pada yang untung saja. Kenapa saya nak jual yang rugi? Sedangkan quantum metal tak paksa pun saya jual. Dekat situlah kelebihannya, kita telah mengurangkan sedikit risiko kerugian kita. Kalau tuan-tuan tekan juga jual, quantum metal tak boleh nak halang lah. Dia memang akan jual. Cuma dia akan tulis, warning, you are terminated at loss position. Quantum metal dah bagi tahu kita siap-siap. Kalau kita nak jual tu, awak akan jual pada harga rugi. Jadi cara-cara nak beli JE 10X senang je. Tuan-tuan pergi dekat website tuan-tuan, login, tekan JE, pergi tekan dekat list ataupun purchase JE. Tekan kat purchase JE, masukkan unit. Satu unit bernilai $250 ataupun RM1,045 kat situ. Lepas tu management fee dia dah tekan siap-siap RM328.18. Jadi tuan-tuan beli satu unit contohnya, tuan-tuan tekan submit. Lepas tu tuan-tuan tekan confirm. Tekan kat tick ni, ticking the box ni bermakna dekat sini kita telah setujulah yang menjadikan quantum metal sebagai kita punya wakil pembelian jual beli emas kita, dan kita tekan confirm. Nilai yang saya kena bayar adalah RM1,374. Okey? Jadi dengan historically harga emas yang meningkat sebanyak 642% ni, saya rasa insya-Allah kalau tuan-tuan beli JE 10X, tuan-tuan akan dapat keuntungan. Cumanya, apa yang saya nak tekan kat sini, JE 10X bukanlah untuk semua orang. Saya sangat-sangat nak tekankan, kalau tuan-tuan ada duit lebihan, tuan-tuan memang dah allocate dah, duit ini untuk aku masuk investment. Then, only tuan-tuan boleh beli JE 10X ataupun 5X. Kalau tuan-tuan tak ada duit dan tuan-tuan nak pakai duit ni untuk beli susu anak, pampers anak dan sebagainya, tuan-tuan beli GCA. Beli dan GCA kan, convert kan, dapat duit, belanja. Sebab tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan nak gandakan, tuan-tuan pergi GAE. Kalau tuan-tuan nak belanja, tuan-tuan pergi GCA. Senang je dia punya mantra dia. GCA is for belanja, GAE is for ganda. Alright? Senang kan? Okay, kalau ada soalan boleh masuk kat Q&A. Jadi dekat sini saya nak bagi contoh, andai kata tuan-tuan ada RM1,000. Okey, tuan-tuan ada RM1,000, tuan-tuan nak letak dekat mana? Kalau tuan-tuan beli RM1,000 di luar, ada kedai-kedai yang charge 8% sehingga 20% setiap harga emas. Bermakna spread value dia. Macam saya kata tadi, spread value lagi tinggi bermakna lagi mahal, lagi lambatlah tuan-tuan nak pulang modal ataupun buat untung. Jadi dengan harga jual harga beli RM250 harga dunia, kalau tuan-tuan beli RM1,000, berapa yang tuan-tuan dapat? Tuan-tuan hanya dapat 3.7037 gram. Kalau tuan-tuan beli dengan quantum metal di GSA dengan spread value 7%, harga jual yang sama, spread value dia 7% adalah sebanyak RM267.50, tuan-tuan dapat gram emas yang lebih, iaitu 3.7383 gram. Jadi dekat sini telah lebih 0.03 gram. Kalau tuan-tuan beli JE 5X dengan spread yang lebih rendah, tuan-tuan dapat berapa tuan? 19.23076 gram. Jadi dekat sini lagi banyak. Bila lagi banyak keuntungan yang tuan-tuan boleh capai. Dengan JE 10X dengan spread hanya 3% daripada harga emas dunia semasa, harga jual yang sama, kita dapat sebanyak 3.8834 gram darabkan dengan 10. Sebab apa? Sebab JE 10X adalah 10 kali ganda. Menjadikan nilai pegangan emas kita sebanyak 38.83 gram. Jadi kat sini, kalau saya tanya kat tuan-tuan, saya tanya kat Puan Salwa, saya tanya dekat Puan Hazika, Tuan Helmi dan sebagainya, dan semua yang ada di sini, tuan-tuan nak masuk yang mana? JE 10X, 5X, GSA ataupun di kedai luar? Cuba tuan-tuan jawab dekat sini. Tuan-tuan nak masuk yang mana? Kalau tuan-tuan ada modal, then mungkin tuan-tuan nak masuk JE 10X. Kalau tuan-tuan tak ada modal keras sangat, mungkin tuan-tuan nak beli emas, simpan dan pajak. Simpan dan convert. Ataupun tuan-tuan nak juga beli di kedai luar yang cas sampai 20%. Cuba jawab dekat sini. Hajiza, Tuan Helmi, Puan Salwa, cuba jawab dekat sini. GSA, Puan Salwa jawab. Very good. Tak ada yang salah, tak ada yang betul tuan-tuan. Saya just nak tanya je. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cerita ni? Puan Salwa kata nak beli kat GSA. Sebab GSA spread value dia lebih rendah daripada beli emas kat luar. GSA ni adalah untuk simpanan biasa tuan-tuan. Ya? JE 10X, Jun Luk Tan,
Shikin Ramli JX10X Muhammad Halim, ini semua geng-geng dah pernah beli ni. Dah pernah beli dan mungkin dah pernah rasa keuntungan. Siapa-siapa yang dah rasa keuntungan untuk JX10X, dia akan yakinlah yang JX10X ni memang valid, memang legit, memang boleh buat duit. Cuma bezanya pada harga pembelian tuan-tuan tu sendiri. Asalkan tuan-tuan beli dan harga emas makin naik, insya-Allah tuan-tuan akan dapat keuntungan. Tuan Farhan kata ada 2,500 masuk dah nak dekat 4 bulan tak tengok-tengok. Foi yo! Baguslah, beli 2,500 masuk buat-buat lupa. Ini betul-betul hilang ingatan ni. 4 bulan dah tak tengok ni. Very good, very good, very good. Okey, jadi saya rasa kat sini semua dah faham dah pasal konsep JE, JSA dan GCA. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, jadi kat sini saya nak share sikit. Sebagai ahli quantum meter, kita juga boleh dapat keuntungan yang lebih dengan menjadi seorang introducer. Introducer ni macam mana syarat ni tuan-tuan? Senang gila. Syaratnya hanyalah beli 3 unit JE5X ataupun 1 unit JE10X yang mana duit tu ataupun unit tu bukan kita bayar pada quantum metal. Maksudnya quantum metal tak ambil charge pada kita. Quantum metal hanya jadikan dia syarat untuk kita naik introducer. Dan the best pasal introducer ni tuan-tuan, bila kita beli emas seterusnya, kita dapat lagi banyak diskaun. Untuk GSA daripada 7%, dapat lagi 0.5%. Bermakna kita beli GSA pada 6.5%. Untuk JE5S daripada 4%, kita dapat lagi diskaun 1.5%. Untuk JE10X daripada 3%, kita dapat lagi diskaun 2%. Jadi saya rasa untuk jadi introducer sangat-sangat mudah. Dan yang bestnya, tuan-tuan boleh beli JE5X tu contohnya RM100 kan? Tuan-tuan boleh beli hari ni RM100, lepas tu sebulan lagi beli lagi RM100, lepas tu sebulan lagi tuan-tuan beli lagi RM100. 3 JE5X yang terkumpul pun dikira untuk layak menjadi introducer. Tak perlu bayar apa-apa pada saya, tak perlu bayar apa-apa pada quantum metal. Pak Puan Syikir cakap, samalah beli-beli lepas tu buat lupa. Very good. Ini semua mantra-mantra yang dah sebati dalam otak ni. Jadi syaratnya mudah saja tuan-tuan. Beli 3 unit JE5X yang bernilai $75 ataupun 1 unit JE10X yang bernilai $250. Potensi income, ini adalah income saya sendiri semenjak daripada 1 hari bulan 2 sehingga kini. Okey, dekat sini saya tunjukkan potensi income bulanan saya. Ini bulan pertama saya jadi dealer, jadi konsultan, $304. Ni dalam dolar tuan-tuan. Yang bestnya dalam quantum metal, kita beli emas pakai RM, kita dapat duit pakai dolar. Dan hari ni dolar kita meningkat tuan-tuan. Maksudnya 4.402. Jadi RM1 $1 dia bernilai RM4 kita. RM4.40 kita. Jadi lagi banyak dolar kita, lagi tinggilah kita dapat. Sebelum ni 3.8, lepas tu 3.9, lepas tu 4.3, 4.4, sekarang ni 4.402. Ini bulan pertama. Ini bulan kedua, naik lagi. Ini bukan tambahan ini adalah setiap bulan. Setiap bulan saya dapat. Bulan ketiga, ini bukan tambahan daripada bulan yang kedua dan pertama, ini adalah sebulan saja. Kalau tuan tengok sini daripada 1 bulan 4 sampai 30 bulan 4. Dan ini adalah bulan yang terakhir iaitu bulan lepas. Ini potensi income yang saya boleh dapat, tuan-tuan boleh dapat. Dia tak mustahil tuan-tuan. Kalau saya boleh, tuan-tuan pun boleh. Dan saya rasa benda ni sangat seronok untuk saya share. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan masuk quantum metal, tuan-tuan tak perlu bayar saya. Dan saya tak ada kepentingan untuk ambil duit tuan-tuan, RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke. Saya tak ada kepentingan atas rekrutmen tu sendiri. Jadi kalau tuan-tuan masuk quantum metal, tuan-tuan ajak kawan-kawan, perkenalkan pada kawan-kawan, ajak mereka masuk macam malam ni, bertemu dengan saya, dia daftar dengan tuan-tuan. Dan setiap kali dia beli, tuan-tuan juga dapat sedikit income. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan pun dapat sedikit income. Kan bagus kita dapat tambah income kita sendiri. Betul tak tuan-tuan? Jadi dekat sini, saya akhiri saya punya slide dengan terima kasih. Kalau siapa-siapa nak follow saya, boleh follow Khalid Lasim di TikTok dan sebagainya. Nombor telefon saya 0106558370. Kalau nak lihat quantum meter solution, pergi kat Khalid Kacak. Alright, kalau ada soalan boleh type di Q&A session. Potensi income tu nak tengok dekat mana? Okey, potensi income tu Tuan Nazim, kita boleh tengok seandainya Tuan Nazim dah upgrade daripada introducer naik kepada dealer. Macam tu. Nak naik kepada dealer dia ada certain kita panggil apa?
Dia ada syarat-syarat jugalah, syarat-syarat macam introducer juga tadi. Cuma yang itu kita akan buat satu kelas khas, Road to be a dealer. Yang itu lagi senang lah, kita cerita khas untuk jadi dealer saja. Siapa-siapa yang minat. Dan bestnya tuan-tuan, bila tuan-tuan dah start jadi dealer ataupun consultant, dia tak akan downgrade. Dia tak ada kalau tuan-tuan jadi dealer hari ni, tuan-tuan rehat setahun, tiba-tiba tuan-tuan jadi introducer balik. Tak ada. Dia sentiasa akan upgrade. Kalau tuan-tuan nak stay dealer pun tak ada masalah. Nak stay introducer pun tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat potensi income macam saya tunjuk tadi, yang mana saya tunjuk ni adalah live. Memang yang saya dapat, yang itu tuan-tuan boleh cuba untuk jadi dealer. Okey, boleh ulang nombor handphone tadi, 010 655 8370. Okey, saya janjikan tadi kan nak bagi bonus betul tak? Sekejap saya bagi bonus kejap. Bagi bonus. Bukan bonus duit lah tuan-tuan kan. Kalau ada soalan tuan-tuan terus tanya Saya ni banyak sangat bercakap, lupa dah. Okey, bonusnya saya nak bagi 2. Tuan-tuan boleh copy link di sini. Rugi sesiapa tak join. Wah. Datuk Adenan kita. Sekejap sorry. Okey. Okey. Saya nak bagi link ke tuan-tuan. Ini link yang pertama. Tuan-tuan boleh download dahulu ya. Tuan-tuan boleh download dahulu. Lepas download, tuan-tuan boleh godek-godek. Okay, ini link yang pertama. Cara kira keuntungan. Yang kedua adalah perbezaan kalau kita nak simpan cara biasa ataupun kita nak pajak, mana yang lebih untung. Saya bagi kat siap-siap kat tuan. Quantum meter calculator. Sekejap itu. Okey, yang ini. Okey. Tuan-tuan boleh tekan download dahulu, jangan edit lagi. Tuan-tuan hanya isi di bahagian yang berwarna kuning saja. Berwarna kuning saja tuan-tuan. Senang je kan. Nanti esok kita punya staff, kita punya coach akan ajar macam mana cara nak guna. Dan dia memang simple saja. Simple saja cara nak guna dia. Dari situ tuan-tuan akan nampak. Tuan-tuan akan nampak simpan cara GSA biasa RM200 tiap bulan ataupun simpan RM200 tiap bulan dalam GCA, mana yang lebih untung. Ini saya tunjukkan. Satu lagi cara, bila tuan-tuan dah buat GCA, tuan-tuan mesti nak tahu kan GCA tuan-tuan dah untung ke belum dengan harga terkini sekarang. Dekat situ juga tuan-tuan just masukkan yang berwarna kuning saja. 3 ke 4 kotak tak silap saya. Masukkan nilai yang tuan-tuan beli hari tu, dia akan auto calculatekan harga emas terkini. Tuan-tuan letak harga emas terkini, dia akan kirakan siap-siap. Anda rugi berapa banyak, anda untung berapa banyak. Dia dah siap kira dah management fee. Jadi senanglah. Senanglah untuk tuan-tuan guna. Saya rasa benda ni mungkin bermanfaat untuk saya dan juga mungkin bermanfaat untuk tuan-tuan. Dekat sini saya tengok ada Q&A. Okey, daripada Hidayah Hassan. Kalau kita fizikalkan emas, tiba-tiba nak guna duit, mana tempat boleh jual? Very good. Okey. Mana tempat kita nak jual tuan-tuan? Sebenarnya dekat mana-mana tempat pun kita boleh jual. Asalkan dia adalah emas. Cumanya tempat yang terbaik tuan-tuan nak jual di Quantum Metal adalah di Ar-Rahnu Tekun. Nama dia adalah Ar-Rahnu Tekun. Sebab apa? Sebab kita memang bekerjasama dengan Ar-Rahnu Tekun. So Ar-Rahnu Tekun mungkin beli emas kita Quantum Metal tu dengan harga yang lebih tinggi. Satu lagi cara, tuan-tuan boleh call HQ Quantum Metal, cakap saya ada emas fizikal 10 gram, saya nak jual emas saya balik. Kat mana tempatnya? Quantum Metal akan bagi terus. Dia akan tanya terus location tuan-tuan, negeri mana, dia akan bagi tahu terus. Ar-Rahnu Tekun mana yang terdekat untuk tuan-tuan jual emas tuan-tuan. Satu boleh jual, satu lagi boleh pajak. Dua-dua cara. Cuma kalau tanya saya, tuan-tuan nak gramkan, jangan gram terlalu banyak. Sebab apa? Sebab di Quantum Metal punya website, kita dah ada semua dah. Kita dah boleh convert, kita boleh
jual, kita boleh beli dan kita boleh melabur. Jadi kalau tuan-tuan dah fizikalkan emas tu, tuan-tuan agak susah sedikit. Susah sedikit tu maksudnya adalah tuan-tuan kena pergi beratur, pergi kedai, pergi tanya kedai A, kedai B dan kedai C, mana harga yang paling tinggi untuk dia pajak. Lepas tu harga upah simpan pajak dekat luar, kalau tuan-tuan nak tahu adalah 1 ke 2% satu bulan. Dan memang dalam Akta Pajak Gadai 1972 tidak lebih 2% sebulan. Bermakna setahun tidak lebih 24%. Jadi diorang boleh makan sampai 24% setahun. Di Quantum Metal, kita hanya charge 3.5% setahun. Jadi dekat situ banyak sangat beza tuan-tuan. Sangat banyak beza. Kalau tuan-tuan nak tengok, sekejap saya tunjuk kat tuan-tuan. Okey, di Telegram saya. Tuan-tuan tengok kat sini ada kawan kita, dia share dekat saya. Dia share dekat saya, dia pergi pajak di Arahnu Pejabat Pos. Tuan-tuan nampak tak skrin saya? Okey, kontrak pembiayaan pajak gadai Islam bertarikh 5 hari bulan 6, which is last week je. Tuan Arizan kita. Tuan Arizan juga adalah merupakan seorang dealer. Dia sendiri nak try dan dia juga dah beli emas di luar apa semua bagai kan. Jadi di Arahnu Pejabat Pos dengan nilai gram emas dia bernilai 9.25 gram, harga emas pada waktu tu RM2,417. Amount pembiayaan yang dia dapat adalah RM1,875. Yang mana amount ni adalah 75% daripada nilai emas dia pada waktu tu. Quantum Metal bagi 85%. Kat situ dah beza dah. Jadi kalau tuan-tuan nak guna modal yang lebih tinggi, saya cadangkan di Quantum Metal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok dekat sini, bahagian kadar keuntungan. Sekejap saya kecilkan. Oi, kecil sangat pula. Besar sangat pula. Sorry lah. Okay. Banyak main lah. Okay. Kadar keuntungan dekat sini, kalau tuan-tuan tengok adalah sebanyak RM246 selama 1 tahun. Kalau tuan-tuan bahagikan, kalau ini kan Islamik dia akan ambil daripada nilai pembiayaan sahaja. Jadi kalau tuan-tuan bahagikan kat sini, 1812 bahagi 246.56. Sorry sekejap 246.56. Okey, dekat sini dia charge 7.35% untuk 1 tahun. Okey, 7.35%. Di Quantum Metal kita hanya charge 3.5%. Kalau tuan-tuan dapat RM1,812 di Quantum Metal 1 tahun, tuan-tuan hanya perlu bayar RM63.42. Beza tu tuan-tuan, RM63 dengan RM246. Yang tuan-tuan kalau nak tebus semula. Kat mana saya rasa, kat mana yang tuan rasa lagi untung? Kalau tanya saya, kat mana upah simpan yang paling murah, dekat situlah yang saya akan pergi buat pajak. Di Quantum Metal kita tak panggil pajak, tapi konsepnya sama seperti pajak. Boleh tuan-tuan? Boleh faham Okay, very good. Ar-Rahnu Yapim. Saya save link dulu. Boleh bos? Esok baru buka? Boleh. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ni. Andai kata ada soalan apa-apa, tolong tanya dekat Q&A session. Inilah masa yang terbaik. Okey, Puan Alia, back to you. Thank you. Baik. So macam mana, semua suka ke tak presentation Cik Khalid ni? Kalau suka semua type 5. Ramai type 5 ni. Mantap. So okay, siapa kat sini yang dah register type 1, yang belum register type 2?
Intan 2. Ramai dah register sini. Halijah Janet 2. Okey, siapa yang belum register, boleh register account. Nanti minta link daripada orang yang invite malam ni. Siapa yang dah register, you can make your first move lah. Boleh beli. Cik Mama Helmi 2. Okey. Boleh minta link untuk ni untuk register malam ni? Okey, dah ada link. And the best thing is kalau nak beli emas ni boleh start dengan RM10 je tau. Dekat mana nak beli emas dengan RM10 ni? Dekat KM je ada. Okay. Okay, ada soalan lagi tak malam ni? Kalau ada soalan boleh letak dekat Q&A ataupun dekat chat box. Tak ada soalan. Nampaknya semua dah betul-betul faham tu dengan Tuan Khalid present. Okey. Saya tengok Puan Ernie Kamarudin angkat tangan dari tadi. Kenapa tu? Ada soalan ke? Okey, tak ada. Okey, sekejap lagi Tuan Khalid ada nak buat quiz Q&A. So standby lah semua. Siapa yang jawab quiz ni akan dapat ganjarannya. Oh, saya. Oh, ada soalan. Cik Halizah Janet, macam mana nak dapat slot tadi? So macam mana nak dapat slot tadi Encik Khalid? Slot apa ya Puan Hajizah? Itulah. Slot untuk kelas ke? Sebab kalau kelas kita memang buat 3 kali 1 minggu. Hari ini untuk penerangan secara keseluruhan setiap produk. Hari esok kita akan terang pasal konsep GCA yang terbaik. Hari seterusnya hari Rabu kita akan cerita tentang pelaburan. Konsep GAE, macam mana cara kita nak buat keuntungan. Dekat situ cara-cara yang paling baik dan soalan kat situ kita akan cerita detail. Sedetail-detailnya. Jadi setiap malam Isnin, Selasa, Rabu kita akan buat kelas macam tu. Jadi Puan Hajizah kalau belum daftar, pergi tanya balik dekat siapa yang ajak Puan Hajizah tadi, macam mana cara nak daftar. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Puan dah daftar, Puan terus join esok punya kelas. Jadi Puan dah faham pasal GCA, lusa Puan terus join kelas untuk GAE. Bila Puan terus faham, jadi best untuk Puan terus start buat tindakan. Betul Puan Nurlin. Maksud dah daftar tu adalah dah buka akaun. Kalau Puan Nurlin dah start boleh buka akaun tu, nanti maksudnya senanglah untuk kita bercerita esok. Okey. Kira-kira. Tuan Khalid, kita ada 3 soalan. Oh, seriously? Kita ada soalan daripada Tuan Nazim Ishak. Bila QM nak keluar di Nasdaq, boleh kita beli share dia? Okay, very good. Macam ni saya share screen teruslah kot kan? Mudah Betul. sikit. Sekejap Okay, untuk soalan you guys saya terus bagi boom. Kita tak cerita panjang lah. Kan? Jadi kat sini, ini adalah link website sendiri. Tuan-tuan boleh nampak saya punya screen Jadi kita login. Oh, ni kenapa ni? Ada emas tengah naik harga ke? Selalunya kalau start macam ni tuan-tuan, harga emas tu tengah antara naik sangat ataupun turun sangat. Kalau tengah tinggi sangat, masing-masing nak menjual lah. Kalau tengah rendah sangat, masing-masing nak membeli. Itulah masalah di Continental ni. Ramai sangat orang nak menjual dan membeli. Ramai sangat orang yang ada duit. Kan? So, terus start.
Puan Halijah Janet, link untuk kelas-kelas tu ada dalam grup QM ke? Ya, link tu ada dalam grup QM. Betul Puan. Betul. Kalau ada apa-apa tak faham boleh je tanya dekat grup. Senang. Sekejap saya tak masih boleh login lagi ni. Saya nak tunjuk ni lah ya. Sekejap ya. You guys bear with me. Okay, Tahan welcome. sekejap. Okey, bagi yang tanya tadi, macam mana cara kita nak beli share saham kan? Di Quantum Metal, dekat link, dekat website ni, tuan-tuan yang best ni, tuan-tuan boleh beli emas, tuan-tuan boleh jual emas, tuan-tuan boleh masuk pelaburan, tuan-tuan boleh buat GCA, Allahu Akbar. Dan tuan-tuan boleh beli saham yang ada di Quantum Metal. Quantum Metal punya saham bukan di bursa saham tuan-tuan. Quantum Metal punya saham di Nasdaq, iaitu di USA. Dan Quantum Metal dah bagi tahu saham kita akan tutup pada hujung bulan ini. Bermakna last month lah bulan ni. Kita dah buka selama setahun lebih tak silap saya. Daripada harga 1 unit $1 sehinggalah hari ini harga 1 unit $1.6. Bermakna siapa yang beli pada awal-awal dulu pada 1 unit $1 sebenarnya dia dah untung $0.6 lah setiap 1 unit. Which is kita nak beli paling rendah adalah sebanyak 500 unit. Tuan-tuan boleh beli. Dan dolar tu dia kena convert dalam RM lah. Jadi bila tuan-tuan beli, tuan-tuan akan dapat nama berkumpulan. Nama berkumpulan, share nama untuk 1 unit yang besar, 50,000 unit contohnya. Jadi tuan-tuan tak boleh jual. Bila tuan-tuan dah masuk dalam Nasdaq, dah listed dalam Nasdaq, tuan-tuan tak boleh jual unit tu selama 1 tahun minimum. Selepas 1 tahun, tuan-tuan tengok harga emas tengah untung ataupun untung gila-gila, dan tuan-tuan boleh jual lah unit tuan-tuan pada Quantum Metal, dan Quantum Metal akan jualkan pada Nasdaq. Alright, dia sama je macam saham. Allahu Akbar. Saya buka ni. Okey, dah boleh dah. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya besarkan Kalau tuan-tuan tengok sini, dekat bahagian tepi sini ada QMEI, QME. Tuan-tuan tekan dekat tambah ni, tuan-tuan boleh tekan dekat order QME. Bila tekan order QME ni adalah untuk saham Nasdaq yang saya ceritakan tadi. Tak buka men. Memang dia sengaja tak buka malam ni. Nak tunjukkan tuan-tuan ni. Tak apa, kita baca next question. Okey, dah boleh dah. Okey, dekat sini dia akan keluar nama kita. Lepas tu USD $1.6, minimum adalah 500 unit. Jadi tuan-tuan boleh masuk 500. Transfer from GSA ataupun kita nak direct bank in lah. So, perempuan tekan direct bank in, tuan-tuan tekan submit. Bila tuan-tuan tekan submit, dia akan bagi tahu berapa harga dalam currency duit kita hari ni. Okay. Nanti bila harga tu dah ada, tuan-tuan tekan je, nanti tuan-tuan akan bayar melalui bank tuan-tuan lah, contoh Maybank to you ke apa ke, dia akan bagi nombor account. Tuan-tuan dah upload, tuan-tuan bayar, tuan-tuan boleh upload dalam bahagian confirmation ni. Macam ni kan? Direct bank in, harga kena bayar hari ni RM3,520. Tuan-tuan tekan confirm. Cannot be undone lah. Contoh tuan-tuan tekan confirm, lepas tekan confirm, dia akan keluar nombor account lah. Jadi nombor account, contoh macam saya kan, saya contoh kat sini confirm order. Kalau line okey, boleh nampak lah saya punya. Ataupun saya boleh pakai nama wife saya. Okey, tak ada. Saya boleh pakai nama wife. Kalau tuan-tuan tengok saya punya, saya beli hari tu pada harga $1.3 yang saya dapat RM2,700. Jadi kalau hari ni RM3,500, sebenarnya saya dah untung lebih kurang dekat situ, dah untung dalam 3,500, dah untung dalam RM800. Itu belum masuk Nasdaq lagi. Dan kita harapkan bila masuk Nasdaq, harga akan makin naik sebab saham kan. So saham dan untuk fintech ni harga makin naik, lepas tahun kita boleh jual. Mungkin kita jual contohlah pada harga $5,
Kat situ je kita dah untung hampir 4 USD setiap satu unit. Kalau 500 darab 4 dah 2000 USD kita untung. Macam itulah tuan-tuan untuk QMate. Tapi sama juga QMate ni kalau tuan-tuan nak beli, pastikan tuan-tuan ada duit lebihan lah sebab tuan-tuan tak boleh nak keluarkan selama setahun. Okey, Tuan Nazim, itu soalan Tuan Nazim. Ada lagi soalan, Puan? Okey, ada soalan daripada Pok D. Kalau untuk anak, berapa had umur untuk buka akaun? Oh, very good. Okey, untuk anak, Tuan Pok D. Untuk anak, Tuan Pok D boleh buka ni je tuan-tuan. Tuan Pok D. Boleh buka terus untuk anak. Contohnya saya tunjuk saya punya Anak seusia berapa pun boleh buka, tapi dia akan jadi joint account under kita. Kalau untuk anak Pok D atas 18 tahun, dia kena buka account sendirilah. Macam ni. Individual dengan joint account. Kalau saya tekan kat joint account ni, akan keluar nama saya dan nama anak. Tapi untuk yang joint account anak 18 tahun ke bawah, Tuan Pok D tak boleh beli GAE, Tuan Pok D tak boleh juga buat GCA. Sebab apa? Sebab itu adalah account anak. Ni Tuan Pok D tengok sini. Nama saya customer pertama, nama kedua anak saya, Kaisar Sofia binti Muhammad Khalid. Dekat sini. Jadi kalau Tuan Pok D nak beli, Tuan Pok D boleh beli untuk GSA biasa. Simpan macam ni, saya dah simpan lebih kurang 4.56 gram untuk anak saya. Beli sikit, RM10, RM20, raya itu dapat berapa ratus, beli kat sini kan. Itulah cara kita nak bagi anak kita ada duit bila dia dah umur 18 tahun nanti. Macam itulah. Boleh Pok D? Okey. Senang je. Next, Tuan, Puan. Okey, next. Rasanya semua soalan dah terjawab kan? Soalan daripada Puan Hidayah Hassan dah kalau kita fizikal kan dah. Ya, ada. Di mana-mana boleh. Okey. Jadi ada soalan lagi tak? Okey. Cik Nazim Ishak, maknanya share tu selam 1 tahun tak boleh jual ya? Betul. Maknanya share tu selama 1 tahun selepas Quantum Metal masuk dalam list untuk Nasdaq. Contohlah dia masuk list pada 1 hari bulan September 2022. So kena hold lah sampai 1 September 2023. Baru waktu tu kita kena tengok akaun, kalau untung dan kita jual. Kalau tak nak jual pun tak ada masalah. Cuma Quantum Metal letakkan syarat, bila tuan-tuan dah beli share saham tu, tuan-tuan kena hold pegangan saham tu selama 1 tahun minimum. Kalau sebelum masuk boleh jual tak? Sebelum masuk apa ya? Kalau akaun anak boleh beli akaun saham tak? Tak boleh Puan. Akaun saham ni memang kita beli atas nama kita. Kalau Puan tengok tadi kan, bila saya beli kan, dia tak boleh keluar daripada akaun saya. Tak boleh keluar akaun anak. Dia hanya keluar daripada akaun saya saja. Nama saya lah. Dia tak boleh letak nama anak. Tapi yang bestnya, Quantum Metal ni, dia boleh letak nama penama kedua. Ataupun nama waris lah. Kita boleh letak nama waris kita. Kalau sebelum masuk boleh jual tak? Contoh Nazim ni saya rasa sebelum masuk saham tu kot. Okey, kalau sebelum masuk saham, kan? Sebelum masuk saham Nasdaq tu, contohlah nak masuk 1 hari bulan September. Lepas tu tiba-tiba lah Tuan Nazim rasa nak pakai duit urgent kan? So Tuan Nazim boleh call balik HQ Quantum Metal ataupun WhatsApp Quantum Metal, dia bagi tahu saya nak jual. Tapi dia tak boleh jual sikit-sikit. Bermakna kalau contoh Tuan Nazim beli 1,000 unit, Tuan Nazim kena jual 1,000 unit. Macam tu. So bila jual, dia tak akan cas apa-apa. Dia akan pulangkan balik berapa yang Tuan Nazim dah beli hari tu. Macam tu. Tapi once dah masuk dalam listing, tak boleh jual. Soalan daripada Cik Azami macam mana nak ni daftar downline? Okey, senang je. Tuan tak payah daftarkan downline. Biar downline yang daftar sendiri. Tapi Tuan boleh share link tuan-tuan. Tuan pergi je homepage, kan? Masuk je Quantum Metal, bila type je Quantum Metal login, tuan akan dapat satu kita panggil satu registration link. Registration link tu memang khas untuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh copy link di situ, bagi pada siapa-siapa yang tuan-tuan kenal, bagi siapa saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan yang nak berminat untuk simpan duit dalam emas. Okey, sekejap saya punya line ni memang slow ni macam. Tengok je harga emas hari ni tengah naik ke.
Oh, harga emas malam ni jatuh tuan-tuan. 1827 daripada 1870. So memang menarik lah. Patutlah jam. Masing-masing nak membeli lah ni untuk standby harga makin naik. So memang obviously Quantum Metal punya website ni akan slow. Malam ni memang akan slow. Kalau tuan-tuan perasan setiap kali Isnin malam memang akan slow. Setiap kali Isnin malam. Time tu lah harga nak naik lah, harga nak turun lah. Sebab minggu ni paling banyak news yang akan keluar. Paling banyak meeting yang akan ada. So memang setiap kali ada news tu memang harga emas akan naik dan turun dalam keadaan yang sangat drastik lah. So this time memang agak menarik lah siapa-siapa yang nak beli pada harga 1827. Memang sangat menarik. Kalau harga naik 1900 dia dah start beruntung dah. Harga naik 1880 dah start balik modal. Okey, cut. Dah keluar dah my account summary. Okey, tuan-tuan tengok dekat bahagian bawah ni ada register link. Nampak tak register link ni? Tuan-tuan tekan je copy. Tekan je copy, terus paste dekat kawan-kawan. Contohlah saya paste dekat sini. Bila saya paste je, dia akan terus keluar nama saya dekat bahagian bawah. Yang mana orang tu tak boleh nak edit dah. Oh, memang teruk ni. Main teruk ni, habis dah. Masing-masing nak membeli dah ni. 1827. Tak boleh lah tuan-tuan. Memang malam ni tiada luck. Tak nak bagi saya tunjukkan tuan-tuan ni. Saya rasa tuan-tuan separuh kat sini pun dah start membeli JE kot. Dan saya rasa memang waktu ni memang waktu terbaik lah kalau tuan-tuan nak beli JE. 1827 memang jatuh terus daripada 1870. Ada soalan. Yes, boleh. Kali. Ya, daripada Tuan Nazim Ishak. QME tu maksud dia apa ya? Oh, QME tu maksudnya Quantum Metal Exchange Inc. INC. Macam tu. Itulah nama yang kita akan letak masa dekat Nasdaq nanti tu. Quantum Metal Exchange Inc. Dan dekat sini Quantum Metal punya news, event semua ada. Kalau tuan-tuan type je Quantum Metal, ada bahagian news, ada bahagian produk, ada bahagian media, tuan-tuan boleh je tekan kat sini. Jadi bila tuan-tuan tekan je kat sini, insya-Allah tak ada masalah. Tuan-tuan akan lebih percayalah apa yang saya cakap pada malam ni. Okay, very good. Alhamdulillah, boleh juga buka. Okay, dekat sini tuan-tuan suruh isi nama dia, nombor IC apa semua, email, nombor telefon. Dekat bahagian bawah ni tuan-tuan. Dekat bahagian bawah ni saya tak boleh nak edit. Kat bahagian bawah ni lah akan keluar nama tuan-tuan. Kalau Tuan Nazim, keluar nama Tuan Nazim lah dengan email Tuan Nazim. So, suruh dia isi 4 bahagian atas ni dan tekan register. Nanti dia tekan register, suruh dia verify dia punya account ni di bahagian email dalam masa 1 jam. Selepas 1 jam, dia punya link tu akan expired. So, selepas 1 jam kalau dia tak buka email, dia kena buat semula cara yang sama. Boleh Tuan Nazim? Dan Tuan yang lain-lain? Okey, hari ni US telah naikkan nilai bond dan disebabkan itulah nilai USD menaik mencanak, dan bila nilai USD naik selalunya emas akan berlawanan. So malam ni emas turun gila, diskaun 2.27% dalam masa 1 hari. Memang menarik. Siapa-siapa yang nak beli, this is the best time to buy. Kalau emas naik macam saya kata tadi 1880, tuan-tuan dah dapat dah 3% kat situ. Naik je 1890 ataupun 1900, insya-Allah tuan-tuan terus akan dapat profit. Okay, very good. Jadi faham apa yang saya share ni? Rasanya dah